Ya, Yang Muhammad Datuk Zainal Abidin Presiden Pemadam, iaitu dari segi kata kita berjaya melihat kepada pertambahan daripada tahun 2000 kepada 2004 ni, bezanya dari 30 ribu menjadi 38 ribu, hampir 39 ribu. Dan angka tepat yang saya dapati daripada laman web, sebenarnya jumlah sehingga 2004 ni 294,420 penagih dadah lama dan baru lah, bukan 274. Saya ingat Datuk boleh confirm kan. So, saya tengok dari laman web daripada Biro Narkotik ni. Dan jikalau kita boleh terima pandangan pengkaji-pengkaji, sama ada dari kalangan academician dan lain-lain pihak, sesungguhnya daripada yang berdaftar atau yang direkodkan oleh MDK sekretariat pada dadahnya, ada di sana setiap seorang di belakang dia 5 lagi. Jadi kalau kita kalikan, darabkan ini dengan 5, makna dah dekat 1,5 juta. Kira-kira dari penduduk Malaysia, kira dalam 6%, tak salah kalau penduduk negara kita 25 juta. Jadi ini menunjukkan kita belum berjaya. Dan saya teringat bekas masa jadi pengurusi pemadam dulu, bekas pengurusi, ketika itu beliau jadi pengurusi lah, seorang yang sekarang ni, beliau tidak lagi jadi pengurusi dalam tahun 96. Iaitu boleh saya sebutlah, kita semua Datuk Muhammad Junid sendiri ada rekodnya dalam laman web pemadam pun. Beliau mengatakan 20 tahun kita dah wujud tapi kita gagal menangani masalah dadah ni. Kerana itu beliau mengatakan perlu ada satu mekanisme baru. Memandangkan pula seperti yang disebut oleh Datuk sebentar tadi, Datuk Najib, bahawa dadah ni dia terus berkembang, berubah, dan yang terbaru ialah dari jenis serbuk, disebut dia syabu dan sebagainya. Jadi ada yang mengumpamakan dia macam ombak yang tak boleh ditahan. Melainkan ada satu usaha yang benar-benar besar boleh menghalang ombak itu, dibina tembok, makna yang kalau tsunami itu kata dibina tembok supaya tidak runtuh. Jadi kerana itu melihat ini, saya bila Datuk tanyakan apa puncanya, dari apa yang kita lihat disenaraikan faktor-faktor mereka yang terlibat dengan dadah ni, secara umumnya ada 10 atau 11 faktor. Saya tengok banyaklah kajian-kajian, dan dulu pun ketika terlibat saya pun Datuk sebenarnya pernah terlibat ni waktu di Pusat Islam dulu, bertahun-tahun pergi ke Pusat Seranti, dan begitu dalam kerja kita kata dakwah, badan NGO selama 17 tahun dalam satu ulama dalam badan dakwah. Dan saya pun pernah bersama juga dengan Allahyarham Pak Radin Sepatan yang ketika itu Biro Dadah UMNO kebangsaan ketika itu. Jadi memang kami melihat satu perkara yang hari ini kena kita nak bincang lah, di mana kata tadi undang-undang dah cukup, malah Malaysia paling keras dari segi pengedaran dadahnya, dadah trafficking 15 gram boleh bawa mendoteri mati. Jadi kita melihat persoalan dari segi agama, dari segi khasnya apabila 70% lebih kurang penagih ini adalah orang Melayu Muslim. Ya, jadi pendekatan kita, walaupun kita memang ada lah sedikit sebanyak, tapi saya rasa sama ada dari segi pemulihan, begitu juga dari segi kempen. Bukan setakat begitu macam Datuk sebut tadi lah, memanglah perlu ada ceramah ya. Tapi kita melihat secara kata orang tu apa? Integrasi lah. Bila satu perkara itu tidak hanya kita lihat dadah tu saja. Kita kena menimbulkan satu kekuatan dalam jiwa. Takat beritahu dadah ni buruk, merosak. Banyak orang boleh buat. Saya kalau boleh saya contohkan satu ketika di US, di Amerika, pada tahun 1919. Telah diwujudkan undang-undang yang keras hingga akibatnya juga boleh hukum bunuh, iaitu bukan undang-undang dadah, undang-undang araan atau liquor, dan dikuatkuasakan 3 tahun. 400 orang dijatuhi hukuman bunuh, 250,000 orang kemudian dipenjarakan, dan entah berapa ratus juta harta yang dirampas oleh kerajaan dan dimusnahkan. Akhirnya dijalankan kempen selama 10 tahun. Tapi penyudahnya pada 19
33 undang-undang ditarik balik. Kerana rakyat tak boleh. Kita akan lanjutkan perbincangan tu. Jadi maksud saya kesimpulan yang tadi ialah penekanan kepada agama. Kepada kita kata kefahaman melihat ini dari segala sudut. Dari segi kita kata pendekatan yang holistik, preventif, yang horizontal dan komprehensif. Baik. Kita apa pandangan Datuk yang berhormat Loh tentang perkara ini. Apa lagi cara yang boleh kita lakukan untuk menyelesaikan atau membantu kita menyelesaikan masalah ini? Untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan dada ataupun penagihan dada ini, saya kita perlu adakan penyelarasan di semua pihak jabatan-jabatan berkaitan, termasuk pihak pemadam, jabatan narkotik, termasuk juga pihak-pihak NGO. Walau bagaimanapun, saya rasa walaupun tadi Yang Berhormat Datuk Islam Nadin telah mengatakan adanya kejayaan di dalam usaha pemadam untuk membantu mempanteraskan masalah dada ini, tapi tiap tahun kita tahu bahawa kerajaan ada memberi peruntukan sebanyak 2 juta ringgit kepada pemadam untuk membuat kempen pencegahan. Tapi rasanya masih ada kekurangan di dalam hal ini. Mungkin saya rasa kempen-kempen yang dijalankan itu kurang kena pada tempatnya. Walaupun ada kempen saja besar-besaran dijalankan, tapi kumpulan sasar siapa yang hadir di kempen itu dan golongan mana yang hadir. Apakah mereka yang hadir itu benar-benar terlibat dalam masalah penagihan dada? Tapi tentulah kita tak boleh buat kempen pada orang yang menagih dadah tak? Ya. Kita mesti mencari puncanya, iaitu orang yang belum menagih lagi. Ini masalah yang lebih serius. Oleh itu, salah satu perkara mungkin kita boleh mempertimbangkan ialah tentang sukatan pelajaran yang dimasukkan. Di mana kita mau menyelesaikan masalah dari agak umbinya, dari segi sukatan pelajaran dimasukkan dalam sekolah rendah. Kerana kita perhatikan bahawa masalah penyalahgunaan dada ini melibatkan pelajar-pelajar yang berumur kurang daripada 15 tahun. Ada juga yang masih bersekolah lagi. Maka hari ini masalah penyalahgunaan dada ini adalah satu isu lapuk sebenarnya, tapi tak banyak. Dia bertambah serius setiap hari. Dan walaupun adanya hukuman mati mandatory seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Dada Berbahaya, tetapi kalau kita bandingkan angka-angka mereka yang disabitkan kesalahan ini, sepanjang tahun 22 tahun, itu mulai tahun hingga 1997 orang, tahun 1997 hanya 206 orang yang dijatuhkan hukuman mati mandatory. Baik, apakah Yang Berhormat maksudkan lebih banyak orang mati dijatuhkan hukuman mati mandatory ini lebih akan dapat menyelesaikan masalah? Kita lihat bahawa masalah ini memang serius. Tapi tak serius kalau kita lihat dari segi data yang kita dapat itu, hanya 22 tahun hanya 206 orang dijatuhkan hukuman mati. Kalau dibandingkan dengan mereka yang terkorban dalam kes dadah. Bukan kes dadah, yang berkorban dalam kemalangan jalan raya. Itu lebih serius kalau dibandingkan dengan data yang dikumpulkan itu. Maka saya rasa mesti ada jalan ataupun ukuran yang lebih ketat lagi untuk menghukum mereka yang terlibat di dalam masalah penyedaran data, penyalahgunaan data dan juga penagihan data. Malah kita punya undang-undang pun ada yang mengatakan bahawa ini sudah terlalu keras, terlalu drakonian. Datuk, kalau boleh Datuk komen ini perkara yang dibangkitkan, apakah kita tak cukup kempen ke atau lebih kempen atau sebagainya? Ataupun kita memberikan sasaran yang salah? Sebenarnya banyak masyarakat menganggapkan kerja ini dibahagi-bahagikan. Yang kena dibahagi itu dialah yang tanggungjawab. Sebab itu dari awal saya telah menekankan apa yang disarankan oleh kerajaan, perang dada habis-habisan. Dia mesti melibatkan semua masyarakat, mesti menyertai dalam peperangan ini. Bagi pemadam, dalam menjalankan perang dada habis-habisan, maka kita mesti mengilmukan, menyedarkan dan memberi keinsafan kepada masyarakat. Kita dalam pentadbiran, artinya dalam kerajaan,